Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izzah Islan dalam agenda Awani. Dan tahukah anda bahawa 1 daripada 19 wanita di negara ini mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat barah payudara. Dan antara semua wanita di negara ini, wanita Cina mempunyai risiko yang paling tinggi. Dan kita akan tahu lebih banyak lagi mengenai barah payudara dan apakah kesan-kesannya ataupun faktor-faktor yang menyebabkan barah dan bagaimana kita boleh mendapat bantuan sekiranya kita menghidap barah payudara. Bersama dengan saya pada hari ini adalah tak lain tak bukan orang penting dalam kesedaran meningkatkan kesedaran barah payudara ini. Pertama saya ada Puan Sri Manisih Adam iaitu penaung Yayasan Pink Ribbons Wellness. Selamat datang ke agenda Awani. Dan kita juga ada Datuk Dr. M. Devanan iaitu pengurusi dan juga pengasas Yayasan Pink Ribbons Wellness. Selamat datang ke agenda Awani. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita dengan berkenaan dengan barah payudara itu sendiri. Mungkin saya boleh mulakan dengan Datuk dulu mengenai barah ini. Apakah situasinya di Malaysia secara khusus? Apakah statistik mereka yang mungkin berisiko untuk menghidap barah payudara? Yang penting sekali yang kita rasa dalam negara kita sekarang, kanser payudara ini adalah satu-satu kanser yang utama. It's number one. Dalam antara wanita, kalau kami kanser-kanser yang lain itu semuanya, kanser payudara nombor satu. Tapi yang penting sama-sama kita tahu kanser ni, yang kita rasa yang lebih sedih sikit adalah ambil statistik tu katakan lebih 40% kanser payudara yang wanita dapat di negara kita ni semua datangnya masa dah terlambat. Terlalu lambat. Jadi kalau kita ambil anggaran kanser payudara ni di dunia ada. Tapi kalau kita ambil di Pakistan 70% advance. Jadi dah berlanjut. Sama juga negara kita ni walaupun kita as a developed nation, kita patutnya mendapat kurangkan kanser payudara yang advanced breast cancer. Jadi kita ambil asas dalam kita punya kempen dalam Pink Ribbon Wellness Foundation adalah untuk memberi pengajian kepada wanita-wanita. Asasnya untuk janganlah malu untuk membuat screening sendirian. Katakan periksa sendiri payudara, pergilah jumpa doktor untuk mamogram bila umur 40 ke atas. Kan orang yang muda pun kanser payudara juga. Jadi kalau untuk 40 ke bawah tu kita buat ultrasound. Asalnya kita rasa wanita yang selalu datang lambat adalah sebab segan, tidak malu, tak ambil tahu. Itu yang jadi masalah yang kita patut memberi prihatin. Jadi dari segi prevention ataupun mendapat tahu lebih awal, check up tu. Yeah. Okey, dan bersama dengan Puan Sri. Puan Sri bukan sahaja sebagai penaung Yayasan Pink Ribbons Wellness, tapi mungkin sebelum tu boleh saya ceritakan sikit, Puan Sri juga telah pun didiagnos dengan barah payudara stage 2 pada usia 68. Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman tu dan bagaimana detection, adakah advance pada ketika itu atau bagaimana? Saya masa didiagnose, saya dikesan masa umur 68 tahun. Sekarang saya umur 71 masuk 72. Jadi dah 4 tahun lah saya survive breast cancer ni. Jadi dikesan ni melalui mammogram. Mammogram dan bukan benda ni kira-kira tiba-tiba je buat mammogram, tidak. Saya memang buat mammogram tiap-tiap tahun. Tapi tak dapat dikesan. Itulah salah satunya. Kalau kanser payudara ni pada peringkat orang yang kirakan dah lanjut umur, orang-orang yang 50 ke atas, 60 ke atas, dia punya tu slow. Dipanggil lubulus. Type dia lubulus. Kadang dia punya progresif, dia punya lambat. Jadi kita tak dapat nak kesan. Jadi walaupun kita buat mammogram tiap-tiap tahun, susah dia nak kesan. Macam dia punya, kalau dia muda, dia punya kanser tu bermula daripada puting, dia agresif. Kalau kita dah berumur, dia daripada chest wall. Itu yang lambat punya tu. Dan saya tertarik kerana Puan Sri kata Puan Sri setiap tahun melakukan mammogram. Jadi bagaimana Puan Sri terpanggil untuk rasa nak buat mammogram lah? Bermula pada apa yang menjadi loncatan?
Mamogram tu sejak umur 50 tahun tu dan tiap-tiap tahun dah buat lah. Buat. Memang Tak ada inisiatif semua sendiri. semua kata okey mamogram dan ultrasound buat dua-dua sekali. Jadi tak dapat dikesan juga. Itu yang peliknya. Oleh kerana saya buat macam saya ambil HRT selepas menopause lah kan. Jadi saya tak tahu semasa tu yang gynae kata kena ambil seumur hidup. Padahal dia hanya untuk 5 tahun saja. Okay. Inilah salah satu kata orang education yang kita mesti ajar kepada wanita-wanita kalau yang ada dah menopause yang ambil HRT tu, hati-hatilah jangan ambil terlampau lama. Kan? Terlampau lama jadi kesan dia tu itu. Breast cancer kemungkinan lah. Tapi dia punya protection tu kita tak ada dapat heart attack untuk HRT lah. Dan itulah tak dapat kesan. Saya dapat kesan bila saya tukar doktor, second opinion, ya. Baru dia kata okey, you already dah ada kanser ni. Tapi kiranya macam Puan Sri kira boleh dikatakan antara yang educated about breast cancer sebab daripada awal dah memang buat mammogram. Sebab kerana saya rasa ramai wanita kat luar sana tak ambil inisiatif untuk buat mammogram. Ramai, memang ramai. Yang berpelajaran, yang kata orang dah dia terdedah dengan maklumat-maklumat tu masih lagi takut. Dia takut nak tahu. Dia takut nak tahu. Dia kata tak payahlah, baik terus tahu. Kadang tahu nanti takut. Tapi pada saya telah melalui benda ni, elok tahu. Pada tak tahu kalau kita dah benda tu dah terlampau lambat kan. Macam saya tengok ada gambar-gambar yang doktor stage 4 yang terlampau teruk sangat dah. Tapi ada yang boleh diselamatkan dan ada juga yang susah nak diselamatkan, dah terlampau advance. Jadi selalunya yang tak nak buat mammogram ni sebab malu ataupun takutlah. Jadi macam mana kita nak? Kan ada yang wanita kan mammogram tu menjadikan radiasi, takut radiasi menjahanamkan payudara, tapi sebenarnya itu tak betul. Lagipun kita nasihat kalau ambil anggaran di negara-negara yang maju, kita kata mammogram kita buat 3 tahun sekali. Tapi kalau 3 tahun sekali itu adalah untuk wanita yang sudah ada kesan, katakan dia buat mammogram 3 tahun dulu, jadi payudara tu normal. Jadi kita tahu mungkin takkan ada kanser. Tapi kalau untuk negara kita rasa mammogram di negara-negara yang maju lebih kurang 70 sampai 80% wanita sudah ada mammogram. Jadi dia ada data. Tapi negara kita data belum lengkap. Kita kalau ambil mammogram di negara kita mungkin hanya 15% wanita yang patut membuat mammogram membuat mammogram. Yang kebanyakan tak jadi. Jadi kita patut majukan supaya walaupun kerajaan telah membuat cara-cara mammogram machine di seluruh negara, tiap-tiap hospital besar semuanya ada. Tapi kalau kita ambil wanita ke mesin, jadi ini salah satu cabaran pertama untuk get the ladies to actually check. Yes. Okey, lepas ni kita tahu dengan lebih lanjut lagi Pink Ribbon Foundation dan juga simposium kesedaran breast cancer selepas ini, tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam agenda awal ini dan kita masih lagi bersama dengan Puan Sri Manisah Adam dan juga Datuk Dr. M. Devanan bercakap tentang kesedaran barah payudara di negara ini. Dan seperti yang telah diberitahu oleh Datuk tadi, Yayasan Pink Ribbons ni ada melakukan simposium kesedaran barah payudara pada 19 Mac yang lalu. Mungkin boleh cerita sedikit tentang simposium ini, apakah yang cuba disampaikan, objektifnya dan bagaimana sambutan simposium ini? Simposium kita berada baru-baru ini antara 19-21 Mac adalah bukan untuk memberi asas untuk apa kepentingan mammogram. Sebabkan ini simposium ini adalah teaching program, mengajar wanita-wanita yang sudah ada kanser. Kira kita dapat tahu walaupun ada program-program untuk membuat untuk mammogram screening, ajar kepentingan mammogram yang kerajaan buat, kita yang buat sama sekali. Tapi kita rasa wanita-wanita yang sudah dapat kanser payudara patut diberi kesan ajaran faktor-faktor yang penting, ubat-ubatan yang mereka mengambil dan apa side effects yang supaya mereka dapat memahami cara-cara untuk memberi kesan kehidupan yang lebih yang lebih baik. Yang kita rasa banyak wanita yang ada kanser payudara ini kadang-kadang ubat sendiri tak tahu. Apa pentingnya ubat dia?
apa je side effects dia, apakah makanan yang patut makan, apa yang makanan yang tak patut makan, adakah vitamin important, adakah vitamin itu satu benda yang tak perlu dimakan, kepentingan tidur, cukup air, keselesaan emosi. That means your emotional Itu well-being. antara yang paling penting. Itulah perkara yang penting untuk memberikan kesan supaya badan kita ni pelik sikit. Kalau kita tak memberi ajaran, kadang-kadang kita tak ambil kepentingan, dan kanser tu akan datang balik. Dan simposium ni sebenarnya adalah inisiatif sendiri daripada Pink Ribbons Ribbon, Wellness. yes. Okey. Dan jadi adakah yayasan ni sendiri memanggil mereka yang telah diagnose dengan breast cancer untuk hadir atau bagaimana? Ini simposium ini ini kali kedua. Tahun 2012 kita sekali di Kuala Lumpur juga. Kali kedua kita mengadakan simposium ini, tapi kita fokus untuk cancer survivors. Kita telah buka pintu untuk semua wanita yang ada kanser payudara di seluruh negara. Kita bernasib baik, banyak-banyak yang ada datang. Kita buat subsidi program. Jadi kan walaupun kita bagi 40% subsidi daripada foundation supaya kita raise our own funds. Jadi pesakit-pesakit kanser payudara ini tak payah bayar keseluruhan. Jadi mereka datang, transport sendiri, tapi duduk di hotel untuk 2 malam. Makan semua siap. So subsidized. Everything subsidized. Betul. Yang penting sebenarnya education atau pendidikan awal kepada breast cancer survivors ni, dan juga Puan Sri sendiri sebagai penaung kepada yayasan ini dan juga sebagai salah seorang cancer survivor, mungkin telah berkongsi pengalaman dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi sedikit pengalaman sini saat pertama dapat tahu yang didiagnos dengan breast cancer, apakah apa yang what goes through your mind pada ketika itu, dan mungkin ini yang dialami oleh Yes, itu yang penting yang lain. sekali. Ya. Semasa daripada mamogram tu kan, dikata ada tanda-tanda tu, dibuat biopsi, dan kemudian sementara tunggu keputusan biopsi itu berdebar-debar jugalah. Ya ke tidak ke, tapi saya dah dapat macam dorongan daripada suami saya, katakan apa jua keputusan ni kita terimalah. Hakikatnya kan kita terimalah yang apa yang Tuhan akan beri pada kita kan. Jadi sebentar tatkala doktor bagi tahu tu, kita reda dah reda, dan kita kata okey, saya dah kena kanser ni, jadi usaha bagaimana nak pulih, dan kemudian cari usaha-usaha yang elok, yang patut mana kita ikuti, dan saya pilih buat keputusan dan bersama dengan keluarga semua memilih cara yang baik, iaitu cara moden ni, cara ikut doktor. Saya tak pergi ke makan ubat-ubat yang alternatif, tidak. Jadi kanser tumor ni dia macam sarang tabuan kan. Jadi dia punya tumor tu pada saya kita mesti buang dulu. Kemudian tu kalau ada sakit paki tu buat macam kemoterapi dan sebagainya untuk membunuh apakah lagi yang kesan-kesan kalau ada yang ketinggalan dan sebagainya. Jadi saya mengikuti semua tu, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Dan pada ketika tu semasa Puan Sri dapati menghidap barah payudara, ada tak alternatif macam pendidikan mengenai breast cancer, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya? Bagaimana Puan Sri sendiri source untuk information ni? Saya memang tercari-carilah, adalah dalam 2-3 yang breast cancer punya NGO, ada yang okey, ada yang tak okey, tapi saya sebenarnya mula-mula bukan dari Dr. Dave lah. Bawang Dr. Dave, saya diperkenalkan daripada Dr. Dave, saya puas hati kerana penerangan yang diberikan tu mustahak. Penerangan bagaimana terperincinya daripada A sampai Z, apa dia yang tu, jadi kita punya mindset tu dah boleh terima apa bendanya, kita fikir sendiri untuk kebaikan diri kita. Jadi tiap-tiap kali saya tu semua keluarga adalah dengar dan sebagainya, jadi diorang pun berkongsi tentangnya, jadi tak adalah beban untuk saya sebagai pesakit dan meringankan saya sebagai pesakit. Pasal semua tu diorang ada ambil tahu daripada ubat, daripada surgery, daripada lepas ubat dan sebagainya. Sentiasa keluarga tu mustahak. Itu yang emosi tu mustahak daripada kata orang
diberi daripada keluarga. Jadi penting kat sini bukan saja pesakit tu diberi pendidikan mengenai breast cancer, tapi family juga, support, yes. or Emosi. friends yang menjaga kita. Friends yang berfikiran positif. Yang negatif datang kata, jangan makan tu, jangan ni, jangan dengar. Kalau kita sendiri kan, itu sebabnya saya tercari-cari jugalah macam ada badan-badan yang jadi terjumpa dengan Dr. Dia, dia kata boleh tak? Inilah yang saya nak buat. Nak buat supaya kita nak memberi pelajaran kepada wanita. That is our main aim lah. Tujuan Pink Ribbon Wellness Foundation ni adalah pelajaran, education. Mustahak. Ilmu tu mustahak. Dengan ilmu yang betul, macam cara kita sampaikan ilmu ni adalah simposium yang baru-baru ni. Dan kami berpuas hati lah tengok dia punya delegate semua berpuas hati tentang ada 60 doktor memberi ceramah berbagai-bagai topik. Macam mana nak menjaga diri selepas kita dah survive. Dan feel good, look good. Dan di sini boleh build connection, network dan juga support system. Okey. Baiklah, dan selepas ini kita nak cakap sikit tentang My Pink Health mobile app ni dan juga Medal of Pink beneficiary card ni, tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini dengan topik-topik. That's your voice. Pada tadi kita dah bercakap tentang simposium kesedaran barah payudara bersama dengan Yayasan Pink Ribbons Wellness ni yang dianjurkan oleh yayasan tersebut. Dan sekarang kita nak tahu sedikit tentang usaha-usaha lain yang telah dilakukan oleh yayasan ini. Antaranya yang penting saya rasa di sini adalah mungkin kita boleh mulakan dengan Pink Ribbon Alliance sebab ada banyak NGO berkenaan dengan breast cancer di luar sana, tapi Pink Ribbon Alliance ataupun PRA ini mengumpulkan semua NGO-NGO ni. Mungkin boleh cerita sikit tentang inisiatif ini, bagaimana ia bermula dan macam bagaimana ia boleh membantu memberi lebih kesedaran kepada wanita di negara ini. Kesedaran ni kami dapati pasal banyak NGO lah, NGO. Jadi masing-masing ni buat hal masing-masing. Jadi dia tak ada apa kata connection daripada antara satu. Jadi kami hubungilah, kami cari daripada especially daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, semualah ada seluruh Malaysia. Dan kami dapati ada je, tapi dia orang tak pernah ada hubungan dengan pusat pada Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi bila kami kontak dia orang sukalah. Dan suka jadi tengok apa dia kita buat dan apa yang macam Terengganu buat, Kelantan buat dan sebagainya. Jadi untuk menyatukan suara-suara ini dan untuk kita lebih kata kongsi pengalaman, kongsi reaching out kan pada orang Pulau Bandar dan apa yang dibuat untuk survivors. Jadi kita tu dah datang idea daripada kami ni untuk menyatukan semuanya. Jadi kita lebih standardized, lebih reach out. Kita dapat hubungi mereka dengan lebih menyeluruh lagi. Itulah kami tubuhkan PRA ni. Jadi setakat ini ada 13 yang menjadi ahli PRA ni, satu di Kelantan, padahal Kelantan ada 2, satu lagi tu di body tu belum lagi didaftarkan. Terengganu, Pahang, Johor ada 3. Di seluruh Malaysia. Johor 3, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Sarawak. Kita ada 13 kali. Tapi ada lagi yang tak join. Jadi itulah. Belum lagi lah. Tapi inilah kalau kita ada ni lebih kuat lagi suara kita kalau nak ada apa-apa masalah ke ataupun apa pandangan kita nak bagi pada kerajaan ataupun apa yang kita memerlukan daripada kerajaan. Lebih kuat suara ni. Lebih kuat. Okey. Dan itu salah satu saja PRA banyak lagi dan kita ada kita membangkitkan isu-isu seperti GST, medical kan kita kan ubat-ubat payudara. Kita akan membuat satu effort untuk suarakan GST secara kolektif effort. Okay. Satu lagi ni pasal mammogram bus. Kalau wanita takut nak pergi buat mammogram. Jadi kita sarankan kepada Kementerian Wanita I think sebulan 2 bulan sudah untuk menggesa kerajaan menyediakan bas-bas. Jadi jika wanita tak nak pergi, kita pergi ke mereka. Okey, menarik. Kita pergi. Dan kita galakkan, kita pujuk rayu, jangan takut. Dan kalau macam dia dengar daripada survivor,
dia boleh confident Betul. lagi. Ya. Okey, dan mungkin boleh follow up tentang benda ni in the future. Okey, dan salah satu benda yang penting saya rasa kat sini adalah mobile apps. Sebab kita tahu ramai orang sekarang ni connected to their mobile phones ataupun iPads ataupun dan sebagainya. So dengan adanya aplikasi My Pink Health ni, mungkin boleh reach out dengan lebih dekat. Wanita-wanita, ya. Mungkin boleh cerita sikit. Program ini kita suarakan sebabkan kita tahu sekarang banyak kita kata wanita menggunakan iPhone, tidak pun smartphone, walaupun Android ke iPhone ke, yang mana satu pun. Tapi satu cara untuk mengeluarkan berita-berita yang kita ada, anjuran kita ke, anjuran agensi lain ke, tapi informasi yang kita ada dalam yayasan kita, supaya wanita dapat tahu apakah pentingnya mamogram, ultrasound, bila patut yang dibuat, dan informasi lain. Jadi secara program kita ada, kita telah register dengan Apple supaya kita daftarkan My Pink Health, is capital MY, capital PINK Health. Jadi sesiapa yang gunakan informasi yang ada dalam kita punya yayasan dapat. Seperti yang kita dapat lihat di kaca TV sekarang ni. The application is free. Free. Okay. For Android, we also have the same. Jadi mereka yang tak menghidap breast cancer pun boleh ini download informasi juga adalah sebenarnya. untuk wanita keseluruhan dan siapa-siapa yang perlu. Ini adalah satu informasi. So that means information direct to your door. Okey, dan kita ada juga Medal of Pink Beneficiary Card ni. Mungkin boleh Datuk boleh cerita sikit. Ini Apa adalah kad ni? satu usaha baru. Usaha baru, mungkin baru kita katakan bulan 5 tahun lepas masa kita launch program ini. Cancer survivors biasanya kalau katakan kita akan belanja banyak untuk ubat ke, kemo ke, untuk makanan yang berlainan sikit. Jadi kita rasa satu cara kita dapat menolong wanita adalah Medal of Pink ini adalah satu macam credit card. Tapi credit card ni bukan untuk kredit atau debit. Tapi sesiapa pesakit kanser payudara yang register dengan yayasan kita mendapatkan Medal of Pink card for free. Right, basically, walaupun kita registration fee kita ada, tapi sebagai ini adalah untuk paperwork saja. Kad itu diberikan. Jadi di mana pesakit itu membawa untuk pergi katakan farmasi untuk ambil kanser payudara ubat, dia mendapatkan diskaun. Oh, okey. Sama juga kalau kita akan aturkan untuk pergi ke center yang kita tahu dalam kita register tu dapat buat X-ray ke, PET scan ke, CT scan ke semua dengan cara murah. Okey. Jadi kalau mereka di luar sana nak tahu dengan lebih lanjut semua informasi-informasi ni, kat mana mereka boleh pergi? They can always get to the secretariat at pinkribbonwellnessfoundation.org.my. Kita punya ni ada phone number pun ada 2242 2242 3121. Call the secretariat, we'll give you all the information. Dan boleh Google juga Okey. Yes. Dan kita telah pun bercakap tentang cara meningkatkan kesedaran mengenai kanser, dan kita dapat lihat bahawa Yayasan Pink Ribbons Wellness ni dah banyak buat inisiatif. Dan bagi anda yang sama ada breast cancer survivor ataupun baru saja menghidap breast cancer dan sebagainya, memerlukan informasi dan juga bantuan, bolehlah download aplikasi ini ataupun pergi ke website mereka ataupun telefon sahaja sekretariat seperti yang dinyatakan oleh Datuk. Dan kita telah pun bersama dengan Puan Sri Manisih Adam. Terima kasih datang ke Ajendawani, dan juga Datuk Dr. M. Devanan, dan saya Izzah Izlan. Assalamualaikum dan salam hormat.